Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Okey, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Saya Puan Rahayu binti Ahmad, guru sejarah daripada SMK Ibrahim Sungai Petani, akan membincangkannya dalam video ini bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Okay, untuk video ini, cikgu hanya akan menyentuh tentang subtajuk 3.1 iaitu nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Okay, objektif dalam subtajuk ini adalah diharapkan agar anak-anak semua dapat memerihalkan kesedaran nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia. Baiklah, okey, nasionalisme di negara kita sebelum Perang Dunia tercetus apabila berlakunya gerakan orang Melayu menentang campur tangan British secara terbuka. Okey, ia mendapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada pihak British. Okey, ini kita rujuk kepada penentangan Tok Janggut di Kelantan. Okey, kesedaran awal nasionalisme ataupun kesedaran awal wujudnya semangat cintakan negara berlaku apabila pada 11 November 1914 Empayar Uthmaniyah telah mengeluarkan satu fatwa atau satu pandangan menyeru orang Islam yang ditindas oleh penjajah barat agar bangun untuk menentang imperialisme bersama-sama dengan Empayar Uthmaniyah. Okey, hal ini telah mendapat perhatian penduduk di Tanah Melayu, terutamanya kaum muda yang dapat dilihat melalui penulisan mereka dalam akhbar-akhbar dan juga majalah-majalah yang mereka terbitkan. Okey, kaum muda, awak dah sedia maklum awak dah belajar di bab 2 merujuk kepada bekas mahasiswa daripada Universiti Al-Azhar Mesir yang telah mempelopori gerakan Islah, iaitu satu gerakan menyeru umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar berpandukan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Okey, kerajaan British telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membendung gerakan Islam yang bergerak dari Timur Tengah, iaitu British telah memperkenalkan enakmen undang-undang Islam, iaitu satu enakmen yang dikeluarkan untuk memenjarakan sesiapa sahaja yang mencetak ataupun mengedar tulisan berkaitan dengan agama dan politik Islam tanpa keizinan daripada Sultan. Okey, selain itu British juga telah menubuhkan dua badan penyiasat, iaitu Jabatan Siasatan Jenayah dan juga Biro Siasatan Politik, untuk mengawal gerakan Islah Islamiah di Tanah Melayu. Okey, kebangkitan Islam di peringkat antarabangsa, cikgu rujuk kepada kebangkitan kerajaan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama menyebabkan British sangat-sangat berwaspada terhadap gerakan Pan-Islamism. Okey, gerakan Pan-Islamism adalah satu gerakan untuk mengajak seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk bangun menentang imperialisme. Penentangan dilakukan oleh Tok Janggut di Kelantan hasil kesedaran politik antarabangsa dan kesan daripada kebangkitan masyarakat Islam sedunia. Ia melibatkan penduduk daripada Pasir Putih. Ada dua tujuan penentangan Tok Janggut ni, iaitu yang pertama untuk mempertahankan agama Islam dengan meniupkan
sentimen membenci British dalam kalangan penduduk di Pasir Putih. Dan yang kedua, Tok Janggut dan juga pengikutnya cuba membela hak penduduk tempatan apabila mereka tidak berpuas hati dengan penindasan pihak British terhadap cukai, terhadap kita panggil masalah percukaian di Kelantan. Penentangan Tok Janggut ini sangat dipengaruhi oleh penglibatan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama di Eropah. Disebabkan penglibatan Empayar Uthmaniyah ini, maka British sangat berwaspada terhadap sokongan orang Melayu kerana Perang Dunia Pertama telah membuatkan pemimpin di negeri-negeri Melayu menyokong Khalifah Uthmaniyah yang dianggap ataupun pada masa itu memang menjadi pelindung umat Islam seluruh dunia dan menjadi penaung bagi dua tanah suci umat Islam iaitu Mekah dan Madinah. Apabila pendekatan ataupun cara penentangan secara kekerasan ataupun fizikal oleh Tok Janggut tidak berjaya, maka masyarakat Melayu menggunakan alternatif lain, iaitu mereka telah menyusun strategi lain, iaitu menggunakan akhbar dan majalah untuk meniup kesedaran kebangsaan setelah penentangan bersenjata Tok Janggut gagal. Undang-undang British telah menghalang orang Melayu untuk menyatakan sikap politik mereka melalui bahan penulisan, menyebabkan kesedaran kebangsaan tidak meluas sebelum Perang Dunia Kedua. British terbukti berjaya mengawal kebebasan bersuara, mengawal penerbitan majalah dan juga akhbar, kegiatan berpersatuan dan semua kegiatan yang mengancam kedudukan mereka. Di sudut info dalam buku teks, dijelaskan tentang satu cerita, iaitu cerita Tekukur yang dimuatkan dalam beberapa akhbar Melayu sekitar tahun 1920-an, iaitu seperti dalam Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Lidah Teruna dan juga Pengasuh. Cerita Tekukur merupakan satu cerita pernyataan hasrat politik, iaitu pernyataan politik kemerdekaan yang disampaikan oleh penulis secara berselindung di sebalik wajah dan pelaku haiwan, iaitu burung tekukur, disebabkan oleh adanya undang-undang pemerintah yang mengongkong penerbitan akhbar. Dalam cerita ini terdapat rujukan yang jelas apabila adanya klausa Tekukur nombor 1874 dan Tekukur nombor 1909, iaitu dua tarikh penting negeri Melayu dikuasai oleh British. 1974 merujuk kepada berlakunya Perjanjian Pangkor dan 1909 merujuk kepada berlakunya Perjanjian Bangkok. Tekukur ini diceritakan juga menangisi nasibnya yang dahulu bebas dalam negeri Melayu yang merdeka, tetapi pada masa itu, pada masa kini, maksudnya situasi pada masa itulah ia terkurung dalam sangkar emas yang kehilangan kemerdekaan ataupun kehilangan kebebasan. Anak-anak, itu sahaja kontens ataupun isi penting dalam subtajuk 3.1 yang dapat cikgu kongsikan. Oleh itu sekian. Terima kasih kerana menonton. Cikgu ucapkan selamat belajar kepada semua. Bye. Semoga berjumpa lagi.